Selepas 2 tahun pandemik, kini kaum Dayak akhirnya dapat meraihkan Hari Gawai melalui tradisi ngambang atau tradisi kunjung-mengunjung dengan meriah. Sambutan ini kebiasaannya diraihkan di Rumah Panjang Sarawak dengan adat dan tradisi turun-temurun. Perayaan ini bukan sahaja disambut di Sarawak, kemeriahannya turut dirasai masyarakat Dayak yang berada di Semenanjung Malaysia. Bagi Selin Payung 50 tahun, dia adalah antara masyarakat Sarawak yang menyambut perayaan ini bersama suaminya, Ilamaran Subramaniam, 56 tahun, dari Kuala Lumpur. Selin berasal dari rumah Juramba Sungai Sibau, Kapit, Sarawak, sudah menetap di Selangor selama 28 tahun. Sempena sambutan Hari Gawai, mereka mengadakan rumah terbuka bagi mengekalkan tradisi ngabang, iaitu dengan meraihkannya bersama sahabat handai dan ahli keluarga terdekat. Satu daripada adat yang dilakukan oleh tetamu apabila sampai ke rumah terbuka ialah minum tuak yang diperbuat daripada tapai beras sebagai tanda selamat datang. Tradisi masyarakat Dayak ini tetap diamalkan oleh Selin. Perbezaan gawai di sini dengan di Sarawak sungguh berbeza. Kalau di Sarawak kita boleh menikmati makanan dan acara-acara serta aktiviti-aktiviti yang sangat menyeronokkan. Contoh aktiviti yang menyeronokkan adalah macam sebelum gawai kita akan memasak pulut yang orang sini cakap lemang. Di sana pulut kita akan memasak pulut di tepi sungai. And then itu macam satu aktiviti yang sungguh menyeronokkan untuk semua keluarga di Rumah Panjang. Sepupu Selin, Nelson Entap, 54 tahun, yang lama menetap di sini, turut teruja setiap kali Hari Gawai. Setiap tahun saya memang merayakan pesta gawai ini di Semenanjung sebab sebagai orang Iban ataupun orang Sarawak yang datang dari Sarawak, saya tidak mahu melepaskan peluang untuk perayaan Hari Gawai ini supaya anak-anak dan juga generasi akan tahu apa asal-usul saya dan juga apa perayaan yang selalu dirayakan dan disambut. Antara adat yang wajib dilakukan bagi mengekalkan tradisi perayaan Hari Gawai ini ialah miring. Bagi masyarakat Dayak, miring ini adalah sebagai tanda kesyukuran selepas pesta menuai. Menyediakan persediaan-persediaan, contohnya kita akan memasak pulut, menyediakan ketupat, sungki, lepas tu tepung yang kita letak, tepung tapih, orang Iban cakap tepung tapih. 3 benda itu pulut, satu lagi rendai. Itu biasanya dia dibuat daripada padi, sejenis padi yang istimewa. Kita gunakan padi itu, kita masak dalam kuali, dia akan meletup macam popcorn. Selain itu, bahan lain yang diperlukan bagi melengkapkan tradisi miring ini ialah garam, nasi, sirih dan pinang, telur serta ayam hidup. Aktiviti ini diketuai oleh orang tua bagi menjalankan adat istiadat. Bagi pembawa piring, pakaian tradisional iaitu pakaian burung perlu dipakai sepanjang aktiviti berlangsung dan tidak dibenarkan untuk menoleh ke belakang sepanjang piring dibawa ke tempat upacara. Tuan rumah iaitu suami Selin, Ilamaran memulakan upacara ini dengan membawa semangkuk tuak yang diisi sebiji telur dan satu lagi mangkuk kosong. Seterusnya, mangkuk kosong dibawa pusing keliling untuk tetamu mengisi campuran tuak dan telur itu ke dalamnya. Apabila selesai berpusing, Ilamaran membuang campuran itu sebagai tanda simbolik membuang segala perkara buruk. Seterusnya, ketua upacara memasukkan dan menyusun kesemua bahan yang sudah disediakan ke dalam mangkuk untuk upacara miring ini. Bagi melengkapkan tradisi ini, ketua upacara memegang manuk iaitu ayam hidup sebagai upacara terakhir. Ayam dipegang oleh ketua sambil mengucapkan perkara-perkara baik
sebagai simbolik untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. For me, I love celebrations. Okay, saya suka celebration sebab masa celebration lah ramai boleh datang. Di Malaysia sedikit berbeza, kita pelbagai kaum dan kita dapat berjumpa, bermesra, ambil tahu tentang sesama sendiri. Okay, jadi saling budaya itu lebih teguh, lebih kukuh. Bagi Roslina Muhammad Razali, 55 tahun, jiran bagi pasangan ini turut dijemput meraihkan Hari Gawai ini bersama. Dia turut berasa teruja melihat upacara yang dilakukan. Sebenarnya untuk sambutan perayaan Gawai ini, saya belum pernah merasai ataupun melihat secara jelas dengan secara live lah ya. Jadi sejak saya mengenali Puan Selam, saya mempelajari sedikit sebanyak tentang perayaan Gawai ini dan sehinggalah hari ini saya dapat merasai suatu perayaan yang saya rasa amat teruja buat saya. Sambutan Hari Gawai tidak lengkap jika tidak dihidangkan dengan kek lapis Sarawak dan makanan tradisional kepada tetamu. Perbezaan agama, kepercayaan dan keraian tidak menghalang kerukunan sesebuah masyarakat. Sebagai negara yang berbilang kaum dan bangsa, kita haruslah bersyukur dengan keharmonian dan kesejahteraan yang dinikmati di negara ini.